Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Abang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live, tak kira yang baru menemui Bang Cik ataupun yang dah lama mengetahui Bang Cik, dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ni untuk konten hari ni, untuk vlog kali ni Banci just nak buat satu drama. Bukan drama sebenarnya, tapi benda yang realiti jadi dekat Banci. Banci disaman RM3,000 Kenapa Banci disaman oleh RM3,000 ni apa semua, kejap lagi Banci akan cerita. Tapi sambil-sambil tu, tujuan Banci buat vlog kali ini bukan untuk meminta simpati, tetapi untuk menjadikan pengajaran lah buat semua, pada sahabat-sahabat Bang Cik Live yang nak masuk ke Mekah dengan memandu kenderaan. Ni lah Bang Cik kena saman sebab kesalahan jalan raya di Arab Saudi ni lah, di kota Mekah. Okey, jom bersama-sama dengan Bang Cik. Kalau baru berjumpa dengan Bang Cik Live, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button apa tu, notification untuk dapatkan update-update terkini. Jangan lupakan share video-video Bang Cik supaya lebih ramai yang dapat berjumpa dengan Bang Cik. Dan jangan lupa komen supaya Bang Cik boleh jawab lah persoalan-persoalan yang berada di minat anda. Okey, jom stay tune guys. Kita jalan-jalan sambil-sambil jalan-jalan di kota Mekah, Zas. Okey, alang-alang Bang Cik dah keluar ni. Biasalah adat memandu kat sini, kita lepak-lepak dulu, kita order kopi di drive-thru R&R yang ada di kota Mekah. Kat sini Bang Cik pergi nak beli kat mana ni? Tim Horton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah dapat kopi ni, baru sedap sikit bercerita Dan alang-alang tu Banci ada cameraman hari ni. Sebenarnya kejadian ni dah sebulan kot, cuma Banci tak sempat lagi nak buat vlog berkaitan ni sebab nak mengubat hati yang lara. Okey, kita tengok ni sambil-sambil tu kita tengok ni lah keadaan kota Mekah. Sekarang ni dalam 9.41 orang dah masuk kerja. R&R ni dah tak sibuk sangat lah. Okey, memang tengok R&R ni memang banyak coffee house, tapi pilihan Bang Cik biasanya Tim Horton lah pagi-pagi ni. Okey, kesalahan pertama yang Bang Cik lakukan, sebenarnya Bang Cik ada 2-3 saman sebenarnya dalam sejarah Bang Cik bawa kereta kat kota Mekah ni. Okey, tetapi sebabkan kena saman 3,000 ni, dulu memang kita tahu kesalahan ni adalah memang agak tinggi dia punya saman, tapi tak pernah terkena, jadi tak adalah cerita. Tapi bila dah terkena batang hidung sendiri, barulah sedap bercerita. Okey, depan sikit saja. Sebenarnya sejarah untuk Bang Cik. Bang Cik berkongsi bersama dan jadi sejarah untuk Bang Cik. Okey, inilah kesalahan pertama Bang Cik. Sebenarnya adalah melanggar lampu isyarat traffic light. Lampu isyarat ataupun lampu lalu lintas. Sebab tu bila sekarang ni agak fobia untuk Bang Cik lalu di lampu isyarat ni. Sebab tengok Bang Cik pun dah berhenti awal-awal Kita tengok kat sini garisan dia jauh lagi, sebelah kanan kita tu. Sebelah kanan kita tu garisan dia. Kita jangan terlintas sikit je. Terlintas sikit pun kita dah kena tangkap dengan kamera depan tu. Cameraman boleh zoom kamera yang besar gedabak tu. Okey. Inilah kamera yang kena saman. Tapi istimewa kat sini pun sebenarnya, kita tengok lori ni belok ke kanan, tak kena tangkap kamera. Disebabkan ada setengah lampu isyarat sebenarnya
ke kanan tak perlu tunggu lampu merah lah. Tapi kena tengok pada signboard tu. Signboard yang bahasa Arab tu, dia sebenarnya maksud dia adalah berhenti sebelum membelok ke kanan. Ada juga yang tak boleh terus. Kita kena tengok signboard tu lah. Ada juga yang tak boleh terus belok ke kanan. Kita kena tunggu lampu isyarat. Inilah saman yang paling besar. Cuma istimewanya Bancik nak bercerita kat sini, selepas kena saman, dia ada proses-proses dia. Proses yang kita boleh sebenarnya untuk meminta rayuan. Tetapi itulah antara reject ataupun tidak. Okey, kejap lagi Bancik akan ceritakan proses-proses yang ada diupdate di Kota Arab Saudi lah. Ini sekadar berkongsi pengalaman. Zaz. Okey, yang menariknya sebab apa Sebab Bancik tak tahulah. Bancik dah lama tak menggunakan sistem yang berada di Malaysia. Bancik pun jarang kena saman. Biasanya dekat Malaysia kita tunggu ada diskaun baru kita bayar saman. Kat sini apa-apa kesalahan semuanya kita boleh check dalam Upshare. Iaitu macam Upshare tu bukan semua orang ada sebenarnya. Sesiapa yang hanya bekerja di sini ada Upshare. Dalam Upshare tu pula memang update sentiasa terkini. Kita punya segala detail yang berkaitan dengan kerajaan Arab Saudi lah. Kalau yang bekerja di sini mesti tahu apa itu Upshare. Tapi untuk yang belum bekerja kat sini, yang bakal bekerja kat sini, pasti akan ada Upshare. Okey, dalam sistem Upshare tu memang ada detail kita punya saman. Adalah dia punya butang-butang atau button-button yang perlu kita tekan, iaitu ada satu kesalahan trafik. Dan first kali untuk kita mengetahui kita kena saman ni, semuanya sebenarnya dia melalui SMS saja. Itu Bancik dah melangkau ke Upshare tadi, tapi melalui saman SMS saja. Dan untuk kita melihat detail gambar apa semua, kita perlu melihat di dalam Upshare. Dalam Upshare tu cukup lengkap dia punya detail, dia punya gambar, berapa kilometer sejam. Kejap lagi insya-Allah kalau Bancik boleh print out. Tapi sebenarnya kena tengok ikut komputer. Bila kena tengok ikut komputer, jadi agak sukar gerak lah Bancik nak screenshot. Tapi itulah sistem sini. Dan dekat dalam saman tu juga kita boleh klik button untuk bukan kita nak melawat, dia macam mempertikaikan lah saman kita. Mempertikaikan, ataupun kita kalau kita tak melakukan kesalahan, kita boleh terus je klik dekat situ dan menulis kembali apa sebab kita langgar traffic light, ataupun ini kesalahan-kesalahan yang ada lah. Tak kisah kesalahan apa pun, kita boleh meminta rayuan lah. Cerita dia minta rayuan. Tetapi kali ini walaupun kalau tengok pada kilometer, berapa kilometer sejam Bancik langgar pun, sebenarnya Bancik pun sebenarnya tak sengaja juga. Antara silau ataupun kesalahan, siapa nak langgar traffic light kan. Kita kalau dah tahu kena saman 3,000, tetapi benda ni kesilapan manusia ataupun kesilapan Bancik sendiri, rayuan Bancik ditolak. Sebabkan memang betul-betul Bancik punya takat gambar tu betul-betul dekat zebra lane. Jadi itulah Bancik nak ceritakan sistem. Sistem kat sini kita tak perlu pergi ke pejabat polis trafik ataupun mana-mana pejabat. Kita hanya melalui website saja, iaitu website Upshare. Dan dekat situ juga dibalas secepat mungkin dalam masa 7 hari bekerja. Kita tak boleh mengharapkan 24 jam dia balas. 7 hari bekerja tu kira dah cepat untuk berurusan dengan sektor-sektor kerajaan ni. Lepas tu kita boleh tahulah benda tu di reject. Dan apabila kita melakukan kesalahan trafik ataupun kita ada saman dengan kerajaan Arab Saudi, kita tak boleh keluar daripada Saudi Arabia, ataupun nak pergi mana-mana pun tak boleh melangkaui sempadan. Itulah Bancik nak ceritakan. Itu saman yang pertama, saman yang paling besar lah. Tapi saman pertama dulu, ada lagi yang lain, nanti Bancik akan ceritakan kemudian. Bancik nak beli gas dulu sebenarnya. Alang-alang kita berjalan-jalan. Inilah kawasan Awali. Ni Bancik nak beli gas gas untuk memasak. Pagi tadi tiba-tiba habis gas. Okay, Zaz.
Wih, agak mahal jugalah gas kan. Dah lama sebenarnya Banci tak update harga gas ni. Dari dulu 8 tahun lepas Banci duduk baru 13 rial. Sekarang agak dalam 20 rial tadi. Bukan agak lah, memang tu lah Banci bayar. Okey, tapi tak apa, tu kita ceritakan kemudian lah. Biasalah ekonomi mana-mana negara pun sekarang ni memang ada peningkatan harga dari semua jenis industri. Okey, kesalahan yang kedua yang Banci kena kesalahan yang kedua Banci kena adalah tali pinggang keledar, seat belt. Seat belt ni yang tu memang kesalahan paling best. Sebab sebenarnya Banci just daripada kedai kat tepi ni nak ke kedai sebelah sana je, Banci terlupa nak pakai seat belt. Kononnya Banci U-turn, tiba-tiba ada satu kamera. Memang kat sini semua sekali kesalahan trafik kebanyakannya adalah daripada berpunca pada kamera lah. Okey, nanti Banci akan tunjuk contoh kamera yang ada kalau lah nampak. Tapi insyaAllah kita akan lalu juga kejap lagi. Ni traffic light, kita tengok. Kalau dah hijau berkelip pun Banci dah slow down dah. Itulah dia punya trauma dia bila dah kena saman yang agak tinggi. Okey, nanti kita cari kamera untuk sailbag dan juga telefon. Zas. Itulah bila mencari ni tak jumpa-jumpa pula. Biasa ada je, tapi itulah nanti Banci pusing balik. Kita tengok dekat mana yang ada. Ni Banci dah jumpa dah. Dia palang macam ni. Nanti cameraman zoom sikit. Dia palang-palang macam ni. Ni untuk telefon dan juga seat belt lah. Untuk telefon dan seat belt. Telefon jangan main-main sebab tu Banci jarang pegang telefon sebenarnya untuk dalam memandu kereta sambil-sambil kita shoot. Sebab ni Banci tak pernah kena. Ni Alhamdulillah lah Banci tak pernah kena. Ada sahabat Banci kena saman sampai 500 rial. Untuk kesalahan telefon, seat belt yang Banci kena ni dalam 150 rial. Dan kadang-kadang juga kamera ni bukan hanya di tiang tu juga, di bawah-bawah signboard ni. Bawah-bawah signboard apa ni? Jalan ni. Tapi signboard ni tak ada lah, itu hanya spotlight. Tapi itulah nak bagi contoh tiang. Kadang-kadang dekat bawah flyover ni pun ada Dekat bawah flyover ni pun ada kadang-kadang dia punya kamera terletaknya. Okey, kesalahan yang biasa jugalah yang Banci kena. Bukan biasa, sadalah satu dua adalah macam biasalah had laju ataupun speed trap. Speed trap kat sini ada dua jenis kamera. Dia ada yang kekal dan beralih. Dia tak ada yang tembak macam kita tembak poli duduk dalam semak tu, tak ada. Memang kamera dia agak terang dan menerang. Memang boleh kita nampak, cuma kita kadang-kadang keliru. Macam kita tengok jalan ni cukup besar, tetapi biasanya di sekitar ataupun dekat dengan haram hanyalah 100 km sejam ataupun lagi bawah. Kalau lagi dekat dengan Masjidil Haram, lagi tu kamera dia. Yang tu yang kekal. Kekal ni macam EAS sikit lah. Sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita ni macam EAS. Sekejap lagi Banci nak cari yang tepi jalan yang sementara, yang dia pindah-pindah. Macam ni, tengoklah jalan ni besar, 100 km sejam sahaja kita boleh bawa. Tengok pada signboard. Dan juga lagi dekat nanti, dekat Masjidil Haram, 80 km sejam. Okey, jom kita cari pula kamera yang untuk speed trap. Dan ada satu kelebihan kamera yang speed trap ni, nanti Banci ceritakan selepas Banci jumpa kamera yang ada dekat tepi jalan ni, yang galih-galih ni. Okey, ni Banci dah jumpa dah. Yang berpindah-pindah ni Banci slow down sikit. Dia dekat celah-celah pokok ni yang berkotak ni. Ni dia shoot kita punya kamera belakang lah. Kalau yang berkotak ni, ni dia ada kamera sebenarnya tu. Kalau kita lebih sikit je, bukan lebih sikit lah, 105 tu boleh lagi dimaafkan. Biasanya kalau 110 ke atas lah, 110 km sejam ke atas. Tu untuk speed trap. Dan kelebihan kamera ni adalah, tapi dah viral dah itu. Rasanya viral dekat media sosial, itu short video, iaitu orang pergi minta maaf. Ada Bangla tu pergi minta maaf, atau Pakistan, dia pergi minta maaf dekat kamera tu.
janganlah saman aku. Tapi kalau dah ada kamera tu memang kena saman lah. Bawa laju sikit je, ikut pada jalan raya. Dan kelebihan dia, kita tengok kamera ni dia boleh membezakan lori, bas ataupun kereta. Sebab biasanya lembur raya di Mekah ni, kereta dengan lori dia agak berbeza dia punya kelajuan. Macam road Madinah, kelajuan kereta adalah 140 km sejam, tetapi untuk lori hanyalah 100 km sejam. Jadi bila lori terlebih, dia akan kena. Tapi bila kereta dalam 140 km sejam, dia tak flash pun. Itulah kelebihan kamera-kamera yang ada di speed trap ni. Tu je lah bancik. Lepas tu kesalahan biasa, parking lah. Bila kesalahan parking tu, parking lah tempat yang sepatutnya. Jangan double line, jangan ikut orang. Itu yang paling penting. Nak dekat Masjidil Haram, kita tengok ramai orang parking, kita parking sekali. Tak, sebenarnya kalau bukan tempat parking, kita tetap kena saman. Dan saman juga bukan pakai kertas. Semuanya hanya dengan SMS, satu SMS saja. Saman parking macam biasa 100.5. Tetapi saman parking dia ada dua company lah, antara dengan polis ataupun satu lagi iaitu syarikat parking. Syarikat parking pun 100.5. Bancik baru-baru ni baru kena tarik. Untuk bayar towing saja 250 rial. Untuk bayar towing saja tapi bancik tak rakam lah, sebab itu berkaitan dengan pihak authority, pihak penguatkuasa. Kalau kena towing 250 rial bancik kena bayar, dan juga bancik kena bayar saman-saman tertunggak. Okey, sampai di situ saja kot untuk vlog kali ini. Jadi sesiapa yang nak menyewa kenderaan, siapa-siapa yang nak menyewa kenderaan ataupun nak bawa ataupun akan hadir ke sini untuk bekerja, sebab sesiapa yang bekerja saja boleh beli kereta kat sini. Untuk sewa kenderaan, berhati-hatilah. Sebab tu salah satu sebab dia kenapa harga sewa sebenarnya tak berapa mahal, tetapi kita kena ada credit card ataupun debit card, ataupun kita kena tahu certain amount yang deposit lah, dia panggil kita, untuk mengelakkan saman-saman ni lah. Kalau kena saman, biasanya kita kena bayar dulu, baru dia akan bagi balance tu. Okey, semoga video vlog kali ini bermanfaat ataupun menjadi pengajaran, ataupun bincang-bincangkan jumlah-jumlah bayaran saman yang berada di Saudi ataupun di Malaysia ataupun di mana-mana negara, iaitu Brunei, Singapura. Bancik pun lagi tak tahu pasal Singapura. Kalau boleh, orang Singapura boleh mesej bancik ataupun komen berapakah saman yang kena kalau kena langgar traffic light. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Zas.